Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Hari ini di negeri saya, Sabah, hujan. Jadi dalam keadaan yang sejuk-sejuk, rupanya ada yang panas. Ada yang panas. Antara yang panas adalah penyokong-penyokong Najib. Bukan saja penyokong-penyokong Najib, tapi kepimpinan politik UMNO yang memperjuangkan kebebasan untuk Najib Razak. Setelah Tita Edendum mulai tersebar luas, isu berkaitan dengan Tita Edendum, di mana berkaitan dengan ini ada menyebut supaya bekas Perdana Menteri itu, Najib Razak, bosku, untuk meneruskan baki hukuman penjaranya di rumah. Pendek kata sebagai tahanan rumah. Akhirnya ahli keluarga Najib Razak pun mulai bersuara. Nizar, anak kepada bekas Perdana Menteri, telah membuat kenyataan berkaitan dengan Tita Edendum. Telah mengeluarkan kenyataan bahawa beliau terima maklumat dari Istana Pahang. Nah, berkaitan dengan kewujudan Tita Edendum yang menjadi pertanyaan ramai orang. Adakah Tita Edendum ini ada ataupun tidak? Nah, saudara-saudara, akhirnya keluarga bekas Perdana Menteri membuat satu kenyataan. Saya lihat daripada laman IG Kini TV, Tita Edendum, jangan terkejut rakyat hukum kerajaan PRU 16, kata anak Najib. Di dalam artikel Malaysia Kini berkata, PHBN bakal dihukum PRU 16 jika bersikap sambil lewat. Nazifuddin Najib mengingatkan kerajaan PHBN agar tidak mengambil sikap sambil lewat berhubung Tita Edendum oleh Yang di-Pertuan Agong terdahulu Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah agar bapanya Najib Razak menjalani baki hukuman di rumah. Dalam satu kenyataan di FB, Ketua UMNO bahagian Langkawi itu berkata, rakyat mahu melihat kerajaan PHBN jujur dan telus berhubung perkara itu. Katanya, kegagalan berbuat demikian bakal menyaksikan kerajaan PHBN dihukum pada PRU akan datang. Kita nak ulas sikitlah tentang dihukum pada PRU akan datang, iaitu PRU 16. Adakah UMNO BN sebulat suara untuk menghukum Anwar sebagai Perdana Menteri, menghukum PH, di mana PH dan BN di dalam kerajaan hari ini mungkin berisiko untuk dijatuhkan sekiranya UMNO BN tarik sokongan, ataupun pada PRU 16 nanti UMNO BN tidak lagi mahu bekerja sama dengan PH hanya kerana perkara ini. Sekiranya kerajaan PHBN sambil lewat. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, adakah Anwar di sini berisiko untuk digulingkan, berisiko untuk hilang banyak sokongan MP, ahli Dewan Undangan Negeri dan sebagainya, caralah untuk membolehkan Anwar Ibrahim tumbang. Sekiranya perkara ini tidak diambil serius, tidak dilihat serius oleh kepimpinan kerajaan hari ini. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Nah, seringkali kita mendengar berkaitan dengan rasuah yang berlaku, bukan saja di luar negara, bukan saja di semenanjung Malaysia, di Borneo, Sabah, Sarawak, tapi hampir setiap pelosok Malaysia ini kita pernah mendengar cerita, berita tentang rasuah. Bahkan nama-nama pemimpin-pemimpin besar yang terlibat dengan rasuah. Nah, macam mana nak hapuskan tradisi rasuah ini? Karena kita dengar, kita sudah dari dulu lagi dengar tentang rasuah. Pemimpin ini rasuah, pemimpin ini rasuah, bermacam-macam lah cerita tentang rasuah. Serbuan dilakukan, uang bertimbun ditemukan, dakwa di sana dituduh, macam-macam lah tentang rasuah. Jadi pada akhirnya baru-baru ini kita digemparkan dengan rasuah 8 adun di Sabah. Tapi saudara-saudara, satu lagi maklumat yang saya terima. Kali ini bukan 8 adun, bukan 10 adun, bukan 15 adun, tapi 20 adun disebut di dalam satu berita ataupun maklumat yang saya terima ini. Warisan dalam satu kenyataan. Persoal jika 20 adun terlibat skandal perlombongan Sabah. Susulan dakwaan, ada kartel memohon untuk melombong kira-kira 5% kawasan di Sabah. Warisan berkata, perkara itu menimbulkan lebih banyak persoalan. Antaranya, jumlah adun yang terlibat dalam skandal berkenaan. Ketua Penerangan Warisan Aziz Jaman berkata, demikian sebagai mengulas artikel FMT yang memetik sumber mengatakan antara 2022 dan 2024, kartel itu memohon sekitar 20 lesen cari gali meliputi kawasan hampir 1 juta ekar. Adakah ini membayangkan bahwa 20 YB wakil rakyat berbeza terlibat? Kerana kartel itu memohon sekitar 20 lesen cari gali. Jika ya, siapakah YB ini selain mereka yang telah didedahkan oleh pemberi maklumat? Orang ramai berhak mendapat penjelasan mengenai senarai penuh individu yang dikaitkan dengan permohonan ini, kata Aziz. Terdahulu seorang pemberi maklumat mendakwa dia memiliki lebih banyak rakaman video berkenaan perkara itu. Sumber mendakwa lesen itu telah disyorkan kepada SMM Sabah Mineral Management Sdn Bhd untuk kelulusan tanpa sebarang usaha wajar yang menyokong permohonan itu. Aziz berkata dengan premium RM50 bagi setiap ekar. 1 juta ekar membolehkan kerajaan negeri memperoleh hasil RM50 juta. Adakah uang ini dibayar kepada kerajaan negeri Sabah? Jika dibayar, di manakah rekod dana ini? Aziz juga merujuk kepada artikel FMT yang lain yang memetik sumber yang tidak dinamakan, di mana Haji G didakwa, diugut dan ditawarkan rasuah untuk meluluskan lesen berkenaan. Kalau benar Ketua Menteri Sabah terima rasuah, berapa jumlah rasuah itu kalau benar? Dan kalau benar Ketua Menteri Sabah terlibat rasuah, dengan gesaan untuk Haji G letak jawatan sebelum ini, adakah bakal jadi kenyataan? Dan adakah warisan sekali lagi mempunyai harapan yang cerah untuk sekali lagi menjadi kerajaan negeri di Sabah? Dengan presidennya mungkin Syafiq Apdal, YB Munira, ataupun mungkin siapa-siapa saja. Nah, saudara-saudara, di dalam politik apa-apapun boleh berlaku. Tapi berkaitan dengan skandal ini, rakyat Sabah perlu tahu perkara yang sebenar. Apa komen Anda?